Nabi SAW, barang siapa yang menghafal suratul Kahfi ayat pertama sampai ayat ke-10, maka dia akan terhindar daripada fitnah akhir zaman. InsyaAllah sama kita hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Okey, yang baru menyertai kita. Okey, insya-Allah kita tunggu kat rakan-rakan lain dulu. Allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziru allazina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa. Okey, assalamualaikum. Sesiapa yang nak join broadcast live Ustazah, dipersilakan. Kita dah set auto notification. Siapa yang nak join untuk disemak bacaan secara live pun boleh, insya-Allah. Okey. Pada hari ini kita akan menyambung bacaan bertajwid, insya-Allah, dan juga hafalan surah Al-Kahfi ayat yang kelima. Okey. Yang paling best, insya-Allah kita akan perkenalkan dulu tentang sinopsis ayat-ayat yang kita akan baca di muka surat yang Ustazah gunakan, muka surat yang ke-27. Dia adalah nadi surah, nadi surah untuk surah Al-Kahfi. Okey. InsyaAllah untuk nadi surah ni dia merangkumi ayat-ayat daripada muka surat 5 sampai 15. Jadi memudahkan untuk kita lebih fokus kepada hafalan kita dan lebih sistematik, insya-Allah. Okey. Jadi sambil menunggu sahabat-sahabat yang lain, kita mulakan dengan majlis kita Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Kita akan baca doa penerang hati, insya-Allah. Okey, doa penerang hati ni semoga kita dibukakan hati, diberikan kemudahan untuk membaca bertajwid dan juga menghafal, insya-Allah. Okey. Mulakan dengan doa ini, doa yang selalu dibaca oleh anak-anak kita, insya-Allah juga menjadi panduan untuk kita dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey. Kita pergi ke program Niro Nadi Al-Hafiz ni. Seperti yang kita diberi modul yang Ustazah tunjukkan di sini. Kita ada
surah Al-Kahfi dalam juzuk ke-15. Okey, cara kita menggunakan modul ni, kita akan aktifkan dulu minda kita dengan hafazan otak kiri dan kanan serentak. Jadi ada kemahiran untuk hafal ikut terutan dan juga menghafal secara rawak. Menghafal secara rawak ni kenapa perlu? Terutamanya dalam solat kita, kadang-kadang kita mungkin terlupa ayat apa yang kita dah baca. Jadi hafazan otak kanan ni membantu kita untuk lebih fokus. Maksudnya kita tak perlu baca daripada bismillah, kita boleh teruskan bacaan kita daripada surah ataupun ayat yang mana yang kita dah lupa tu. Ini penting sebab kita dah tahu nombor ayat dan kita tahu ayat mana yang kita perlu ulang balik. Okey. Jadi untuk orang yang nak menghafal Quran pun penting, sebab hafazan otak kanan ni menghasilkan hafazan yang kita katakan hafazan aras tinggi, kebat. Dia memerlukan otak kiri dan kanan bergerak serentak. Bukan sahaja menghafal ikut terutan tu dah biasa, tapi orang kata kalau tebuk uji ayat 3, kita tak perlu daripada baca bismillah, kita terus baca daripada ayat yang kita sebut tadi. Contohnya ayat surah Al-Kahfi ayat 3. Ingat lagi semalam kita baca 3. Ada yang terlupa, mungkin Ustazah ulang balik. 3 makithina fihi abada. Ingat lagi, makithina fihi abada. Itu tujuannya supaya kita terus diuji dengan hafazan berkualiti tinggi. InsyaAllah, terutama kepada anak-anak yang sedang menghafal Quran, parents, mak ayah yang nak anak menghasilkan hafazan berkualiti tinggi, mantap, kekal insya-Allah sehingga ke hujung nyawa. Jadi boleh orang kata praktiskan cara ini. Hafal ikut terutan tu dah biasa, tapi hafal secara rawak itu yang tu yang luar biasa insya-Allah, yang kita akan pertingkatkan kualiti hafalan kita. Okey, kita tengok kepada nadi surah untuk ayat daripada 5 sampai 15 insya-Allah. Yang ini bermula daripada ayat 5. Semalam kita ayat 4, ayat 5 hari ini insya-Allah. Okey, ayat 5 kita tengok. Okey, juga masih surah Al-Kahfi, jadi dalam juzuk yang ke-15. Jadi kita baca Al-Kahfi 1 dalam juzuk 15. Jadi boleh tulis di sini dengan nombor 1. Okey, sama-sama ikut Ustazah akan ulang 3 kali. Okey, yang di luar sana boleh ikut 1 Al-Kahfi juzuk 15, 1 Al-Kahfi juzuk 15, 1 Al-Kahfi juzuk 15. Okey, dapat Okey, kita tengok gambar gua di sini. Yang ni gambar untuk peta minda kita. Jadi cuba anggapkan minda kita ni, otak kita ni sebagai scanner. Ahlan wa sahlan yang baru join. Okey, kita baru masuk surah Al-Kahfi insya-Allah untuk pengenalan surah. Yang ni dipanggilkan nadi surah. Jadi nadi surah ni membantu kita untuk faham dulu kandungan ayat yang kita akan baca ni nanti sebelum kita hafal. Kefahaman itu memberikan kepada insya-Allah menambahkan kualiti hafalan kita dan juga untuk faham sebelum kita beramal. Okey, kita pergi ke nombor 2. Yang ni kita mula daripada tadi 1. Okey, Al-Kahfi juzuk 15. Jadi yang ni adalah nombor 2 untuk maksud. Okey, jadi selalu kita dengar Al-Kahfi. Al-Kahfi ni apa? Pemuda Al-Kahfi tu ke? Tapi mungkin ada yang tak tahu Al-Kahfi maksud dia gua. Pemuda yang dimasukkan yang ditidurkan oleh Allah selama lebih daripada 300 tahun. The Seven Sleepers, setengah buku mengatakan 7 orang, setengah buku mengatakan lebih.
Nombornya tak penting. Yang penting kita ibrah, kita faham ibrah yang Allah nak sampaikan. Yang tu lebih penting kan. Okey. Assalamualaikum Puan Siti Rokayah, peminat setia kita. Terima kasih, ahlan wa sahlan. Okey, baru join. Okey, kita baru masuk nadi surah. Okey. Ajak kawan-kawan, ajak anak-anak sekali join. InsyaAllah ada apa orang kata, keberkatan di bulan puasa ini. Ada yang mungkin nak hafal 10 ayat, tiba-tiba Allah bagi lebih. Yang tu bonus lah. Ada yang mungkin baru nak bermula tapi tak tahu macam mana nak mula, nak baca pun tak faham, macam apa lagi nak ni. InsyaAllah kita pelan-pelan kita akan baca dengan pelan-pelan. Tapi untuk permulaan ni kita tengok nadi surah dulu supaya kita faham sebelum kita baca ataupun hafal surah Al-Kahfi ayat yang seterusnya. Okey, ini Al-Kahfi maksud gua. Al-Kahfi maksud gua. Okey, ulang lagi. 2. Al-Kahfi maksud gua. Okey, Puan Zahra Sulaiman, waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan Puan. Okey, pertama kali ke join? Okey, insya-Allah belum terlambat Okey, kita baru masuk nadi surah untuk ayat yang kelima hingga 15 Yang ni nadi surah ni penting untuk kita faham dulu. Okey, sinopsis pasal ayat yang kita nak hafal sebelum kita baca ataupun hafal Okey, jadi ikut anti clockwise Jadi kita ikut lawan arah jam Okey, jadi Al-Kahfi ni dalam juzuk yang ke-15. Okey. Yang kedua, okey, Al-Kahfi maksud gua. Okey, sebut sama-sama dengan saya. 2. Al-Kahfi maksud gua. 2. Al-Kahfi maksud gua. 2. Al-Kahfi maksud gua. Okey, perlu ke kita keluarkan suara, lontarkan suara? Itu perlu dalam hafazan neurofisiologi Nadi Al-Baghdadi ni kita menggunakan multiple intelligence. Multiple intelligence maksudnya kita maksimalkan fungsi otak kita menggunakan semua diri yang ada. Apa diri yang kita ada? Dia untuk melihat, mata kan? Dia telinga untuk audio, untuk mendengar. Lagi dia percakapan daripada mulut kita. Jadi orang kata kalau kita berbisik-bisik tu, macam mana kita nak aktifkan deria audio kita. Jadi perlu kita membaca dengan didengar oleh telinga kita. Katakanlah kita bisik-bisik, nanti tak install, tak apa orang kata, tak masuk memory untuk audio tu. Jadi kenapa tak boleh nak hafal? Sebab kita lupa nak masukkan bunyi untuk hafalan kita. Jadi yang tu perlukan skill, maksudnya 5 deria akan bergerak serentak. Termasuklah kita tunjuk. Kalau guna modul ni lagi bagus sebab kita boleh tengok secara grafik kan. Secara ni peta minda, anggapkan macam kita buat nota kan. Jadi kita nampak, lagi banyak kita nampak, lagi banyak kita ingat dan lagi banyak kita ingat, kekalkan ingatan kita insya-Allah Okey, boleh sekarang kita cuba 2-1. Okey. 2. Al-Kahfi maksud gua. Boleh? Saya tulis nombor dengan pensel ni. Okey, ni nombor 2 Okey, Al-Kahfi maksud gua. Okey, ni nombor 2. 1. Al-Kahfi juzuk 15. Perhatikan tulisan dia, tulisan biru. Tulisan yang terang sangat kan. Okey, jadi mudahkan kita untuk ingat. Okey, anggapkan sebagai scanner, photostat kan. Ambil gambar ni dalam minda kita Okey, boleh Jadi sekarang ni 2-1 Sekarang 1-2. 1. Al-Kahfi juzuk 15. 2. Al-Kahfi maksud gua. Jadi kita dah dapat 1-2. Kalau ayat ni dah dapat hafal 2 ayat. Itu senangnya mudah, santai saja tak perlu stres. Okey, pergi ke nombor 3 Yang ni saya tuliskan 3. Okey, 3. Sebut nombor 3 Nombor tu perlu disebut sebab apa? Kita akan menghafal secara bukan turutan. Maksudnya bila uji secara rawak, kita dah boleh orang kata baca ayat tu tanpa baca daripada bismillah, tanpa baca pada ayat nombor 1. Kita dah tahu, ayat 3 tadi. Ayat 3, ingat lagi surah Al-Kahfi tu, makisi nafihi abada. Semalam kita dah masuk ayat 3 Jangan risau, kita akan ulang balik Okey, yang kat sini saya masukkan
kita buat dulu simulasi untuk aktifkan otak kiri dan kanan serentak. Mana-mana dendrit yang tak bersambung, insya-Allah akan bersambung balik sebab kita menghafal secara neurofisiologi. Okey, itu kebaikannya. Jadi 3. Al-Kahfi ada berapa ayat? 110 ayat. Tengok tulisan merah yang besar ni 110. Okey, mungkin ada kata, oh nak hafal 110 ayat ke? Oh, tak, insya-Allah buat masa ni untuk pejutan terakhir Ramadan, kita tahu kekangan masa masing-masing. Jadi kita buat target yang mudah saja untuk dicapai. Kita target insya-Allah kita boleh baca bertajwid ayat 1 hingga 10, dan jika dapat bonus, malah tahu bulan Ramadan dapat hafal pula 10 ayat pertama. Yang tu yang kita nak target untuk misi hafalan sebelum raya ni, insya-Allah. Okey, ulang lagi 3 kali boleh 3. Al-Kahfi 110 ayat. 3. Al-Kahfi 110 ayat. 3. Al-Kahfi 110 ayat. Dapat Okey. Jadi kita tengok balik daripada 1, 2, 3. Maksudnya kita nak hafal ikut turutan 1, 2, 3. Okey, 1. Al-Kahfi juzuk 15. 2. Al-Kahfi maksud gua. 3. Al-Kahfi 110 ayat. Boleh Okey, sekarang kita ikut menurun, reverse Kalau kereta kita reverse, ini baca, bukan kita nak baca reverse dalam solat. Okey, kita untuk uji minda kita Okey, kita baca 3, 2, 1. Okey, boleh 3 apa? 3. Al-Kahfi 110 ayat. 2. Al-Kahfi maksud gua. 1. Al-Kahfi juzuk 15. Mudah kan? Dah dapat secara menurun tu, kita uji pula minda kita baca dengan secara rawak. Okey, uji minda kita Okey, Al-Kahfi 2. Al-Kahfi maksud gua. Okey, pergi pula nombor 1. Al-Kahfi juzuk 15. Ni nombor 1 Okey, 3. Al-Kahfi 110 ayat. Kan dah dapat kan? 3 benda saja yang kita nak cuba apa orang kata, recall sekarang ni supaya mudahkan hafalan ayat nanti Okey. Jadi yang pertama pasal Al-Kahfi dalam juzuk 15. Yang kedua, Al-Kahfi maksud gua. Yang ketiga pasal Al-Kahfi ada 110 ayat. Okey, boleh tak kita uji minda kita? Ada yang mungkin dendrit tak bersambung, insya-Allah dengan berkat kita menggunakan simulasi hafazan otak kiri dan kanan serentak ni, hafazan neuro Nadi Al-Hafiz, kita dapat hafal insya-Allah Okey, dengan mudah. Okey, boleh kita pergi ke nombor 4 pula Ini Ustazah tulis nombor 4 untuk surah. Okey. Surah diturunkan dalam Al-Quran dibahagikan kepada 2 siapa yang pernah belajar sejarah Islam Okey, Al-Quran diturunkan dengan orang kata selama 23 tahun daripada usia Rasulullah SAW berumur 40, ada yang mengatakan 41. Jadi daripada 41 sampai lah tarikh sebelum kewafatan Nabi Muhammad SAW pada usia 63 tahun. Jadi ada lebih kurang dalam 23 tahun. Jadi dia turunkan beransur-ansur. Jadi ada surah yang diturunkan di Mekah ataupun di sekitar Taif pun dikirakan sebagai surah Makkiyah Okey. Dan ada juga surah-surah yang diturunkan di mana? Di bandar Madinah Jadi di Mekah adalah contoh-contoh surah yang banyak menjelaskan tentang ilmu fiqh tentang keimanan, konsep ketuhanan yang kepada Tuhan yang Maha Esa Sebab tu kebanyakan surah Makkiyah banyak diceritakan tentang ketauhidan konsep tauhid konsep keesaan Allah tu Okey, kita tengok Jadi 4 Al-Kahfi surah Makkiyah. Okey, sama-sama sebut 4 Al-Kahfi surah Makkiyah. Okey, bagus. Kita pergi 4, 3, 2, 1. Ajak anak-anak sekali sama-sama, nanti boleh uji minda
Seronok main game. Okey. 4. Al-Kahfi surah Makkiyah. 3. Okey. Al-Kahfi 110 ayat. 2. Al-Kahfi maksud gua. 1. Al-Kahfi juzuk 15. Boleh? Senang. Yang ni dah tahu. Sebelum ni kita pun ada surah Makkiyah ayat 1 sampai 5. Okey, sekarang kita pun masih surah Al-Kahfi. Jadi surah yang sama, surah Makkiyah juga. Okey, jadi kita pergi nombor ganjil saja pula. 3-1. Boleh? 3. Al-Kahfi ada berapa ayat? 110 ayat. 1. Al-Kahfi juzuk 15. Boleh? Kita pergi ke nombor yang genap. 4-2. 4 apa? Al-Kahfi surah Makkiyah. 2. Al-Kahfi maksud gua. Boleh? 2-4. Okey, apa kata kita tebuk secara rawak? Boleh? Okey, 3. Ada berapa ayat surah Al-Kahfi? Ada yang boleh tahu? 110 ayat. Warna merah ni. Okey, apa surah kategori apa? Surah Makkiyah ataupun surah Madaniyah? Al-Kahfi ni dia adalah surah Makkiyah. Dalam juzuk berapa Al-Kahfi? Juzuk yang ke-15. Okey, boleh? Okey, kita takkan tutup. Nanti kita masuk yang kelima dulu, baru kita uji minda kita. Jadi kita tengok yang ni nombor 5. Tuliskan nombor 5. Okey, supaya kita boleh faham. Kita ikut lawan arah jam. Okey, yang kelima Al-Kahfi juzuk ke-15 tadi. Yang ni adalah surah. Okey, ada berapa surah dalam Al-Quran? Ingat lagi surah ada berapa Al-Quran? Ada 114 surah. Jadi surah ke-18 adalah surah Al-Kahfi. Jadi kita sebut 5 Al-Kahfi surah ke-18. Sama-sama sebut Al-Kahfi surah ke-18. Sama-sama sebut Al-Kahfi surah ke-18. Okey. Jadi ada berapa surah dalam Al-Quran? 114 surah. Al-Kahfi surah ke-18 daripada 114 surah. Okey, cuba kita baca secara turutan dulu. Kita baca daripada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 1. Al-Kahfi juzuk 15. 2. Al-Kahfi maksud gua. 3. Al-Kahfi ada 110 ayat. 4. Al-Kahfi surah Makkiyah. 5. Al-Kahfi surah ke-18. Okey, semua info ni sama yang kita dah belajar sebelum ni. InsyaAllah semalam Ustazah ada refresh juga. Jadi ini untuk refresh balik sebelum kita hafal ayat. Terutama orang yang tak pernah menggunakan konsep neurofisiologi. Perlu imagine apa itu konsep neurofisiologi ni. Dia memerlukan kita menghafal secara turutan dan juga menghafal secara rawak, dan perlu kita stimulasikan otak kiri dan kanan serentak, insya-Allah. Okey, boleh Ustazah sambung Okey, kita masuk sikit asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul, asbab sebab nuzul penurunan Al-Quran itu daripada ayat yang ke-6 yang kita akan baca esok, insya-Allah. Okey, daripada yang ni Utsbah Syaibun bin Rubiyah, Abu Jahal bin Hisham, Nada bin Al-Hads, Umayyah bin Khalaf, Ash bin Wail, Aswad bin Muttalib, Abu Bathuri dan para pembesar Quraisy lainnya berkomplot hendak melakukan penentangan terhadap Rasulullah SAW. Baginda pun merasa khawatir dan berat hati melihat persekutuan itu. Tapi kemudian Allah menurunkan ayat ini agar baginda tidak murung dan bersedih. Jadi ayat yang ke-6 kita akan baca nanti adalah jawapannya, supaya ditenangkan, supaya Rasulullah SAW merasa aman, tenang, tidak merasa takut, sebab Allah bersama-sama nabinya. Allah akan melindungi nabinya, insya-Allah. Jadi ini adalah sebab diturunkan ayat pada muka surat yang kita akan baca nanti daripada ayat 5 sampai 15. Yang ni tak perlu hafal. Yang ni kita nak faham kenapa ayat-ayat diturunkan dalam surah Al-Kahfi.
Okey, kita masuk kepada nadi ayat. Nadi ayat adalah perkaitan seperti mana neuron kita dalam badan, sel-sel darah akan bersambung, akan orang kata berfungsi. Kalau tak bersambung tu maksudnya innalillah, maksudnya ada darah yang tak boleh dipam ke otak kita. Jadi tak cukup oksigen, maksudnya dah meninggal lah. Jadi dalam otak pun sama, ada otak yang bergerak, orang kata dengan stimulasi otak kiri dan kanan ni akan membantu dendrit untuk bersambung semula. Kadang-kadang kita cepat lupa sebab apa? Dendrit tak bersambung. Kata nak minum Enmam, mungkin ada yang tak suka Enmam. Jadi boleh gunakan latihan ni untuk sambungkan dendrit yang tak bersambung, insya-Allah. Okey, nadi ayatlah perkaitan antara ayat-ayat yang kita akan baca nanti. Yang pertama tulisan hijau ni, kita tak perlu hafal, faham saja. Yang pertama teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak berdukacita terhadap umatnya yang mendustakan Al-Quran, menolak hidayah dan memilih jalan kesesatan. Seperti mana kita juga ibrah untuk kita sebagai pendakwah. Mungkin ada rakan-rakan kita, ada jiran kita, ada rakan office kita yang bukan Muslim. Mungkin kita rasa, ya Allah, ya Tuhanku, macam mana nak berdakwah? Adakah usaha aku belum sampai lagi, ataupun aku perlu kaedah yang macam mana nak bagi dia cintakan kepada agama kita. Jadi kita tak perlu risau. Yang penting kita dah usaha. Kadang-kadang kita rasa kita dah buat terbaik, tapi Allah tak pilih kawan kita tu untuk Islam. Jadi jangan kita rasa putus asa, sebab hidayah adalah milik Allah. Kita pun sebagai orang Islam belum tentu lagi kesudahan kita di mana. Sebab belum dapat boarding pass lagi. Boarding pass tu apa? Tiket untuk ke syurga ataupun neraka. Nauzubillah. Kita doakan semoga akhir kita adalah husnul khatimah. Jadi banyak-banyaklah membuat kebaikan, banyak-banyaklah orang kata berkongsi benda-benda yang baik. Ahlan wa sahlan kepada yang baru join dalam program kita ni, program Hafazan Neuro Nadi Al-Hafiz. Mohon share kat kawan-kawan. Ada sahabat-sahabat yang mungkin dah lama nak hafal Al-Kahfi, ataupun dah lama mengidam nak baca surah Al-Kahfi ni, tapi tak tahu macam mana nak bermula. Jadi kita bantu daripada kosong. Maksudnya baca pelan-pelan. InsyaAllah kalau tak hafal pun tak apa, InsyaAllah dah boleh baca dengan baik. Sebab surah Al-Kahfi ni adalah surah yang Allah dah sebut, Rasulullah SAW dah pesan supaya kita amalkan di setiap hari Jumaat untuk melindungi kita daripada fitnah Dajjal. Okey, yang pertama pasal jangan putus asa. Yang hidayah Allah adalah Allah akan pilih siapa yang dia nak untuk kembali kepada agama fitrah. Sebab asal manusia adalah Islam. Okey, semua Islam. Bila dilahirkan ke dunia, ibu bapa lah yang akan bentuk anak-anak itu, sama ada Majusi ataupun Kristian, Serani ataupun Kristian. InsyaAllah. Jadi Allah pilih kita sebagai Islam dan agama fitrah. Okey, yang kedua, kisah Ashabul Kahfi merupakan kisah beberapa orang pemuda memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mereka telah ditidurkan dalam gua selama berapa tahun. Berapa tahun ni adalah lebih daripada 300 tahun. Siapa yang telah membaca surah Al-Kahfi, sinopsisnya, pemuda ini ada mengatakan lebih daripada 303 tahun. Ada yang mengatakan lebih daripada 303 tahun. Jadi tahun tu tak penting, disebutkan dalam surah Al-Kahfi ni juga. Tapi tahun tu tak penting. Yang kita tahu ibrahnya, Allah tidurkan pemuda-pemuda ini untuk menjadi saksi bahawa Allah Maha berkuasa. Allah boleh menghidupkan balik orang yang dah mati. Allah yang tidurkan mereka. Jadi Allah nak suruh kita lihat kebesaran Allah, supaya suatu hari nanti kita pun mungkin dalam keadaan yang sama, kita akan ditidurkan, matikan, dan akan dihidupkan semula di padang mahsyar untuk dihisap segala amalan kita. Jadi ini adalah
orang kata nadi ayat berkaitan yang kita akan dapat daripada ayat 5 sampai ayat 15 Okey, boleh Okey, sebelum kita masuk ayat kelima, okey, boleh tak kita recap balik? Okey, surah Al-Kahfi dalam juzuk 15. Apakah maksud Al-Kahfi? Maksud dia gua. Ada berapa ayat Al-Kahfi? Ada 110 ayat. Okey, surah Al-Kahfi ni surah Makiyah ataupun Madaniyah. Surah Makiyah. Okey, surah Makiyah biasanya dia punya tema ataupun dia punya perkaitan surah tu biasanya berkenaan dengan banyak dipelajari tentang ketauhidan, konsep-konsep keesaan Allah yang satu. Sebab tu dia dikelaskan sebagai surah Makiyah. Dan surah keberapa dalam Al-Quran ni? Surah ke-18. Okey, alhamdulillah, tahniah yang dah hafal. Okey, kita akan masuk kepada hafalan ayat. Okey, hafalan ayat yang kelima insya-Allah. Okey, Ustazah asyik ulang je bila ayat yang baru. Okey. Kita akan masuk hafalan ayat yang baru insya-Allah. Jangan risau Okey. Kita akan masuk hafalan ayat yang baru bermula daripada ayat yang ke-5. Jelas ke? Okey, jelas ke tulisannya insya-Allah Okey. Di sini Ustazah akan memulakan dengan bacaan per huruf dulu ataupun per kata dulu supaya sahabat-sahabat yang belum lagi membaca dengan tartil ataupun membaca dengan beri hak kepada huruf dapat membaca dengan baik maksudnya dengan sebutan huruf yang betul, dengan bertajwid Okey, minta maaf sahabat-sahabat yang lain mungkin kaedah ni rasa tak sesuai lambat sangatlah Ustazah bila nak habisnya. Okey, Puan Ruslina Zainal. Okey, terima kasih kerana join kita. Okey, Ustazah Nabila, terima kasih dok join kita. Jadi kita akan memulakan dengan hafalan ayat yang kelima. Okey, sebelum hafal tu kita baca bertajwid dulu, boleh Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikut Ustazah Okey, ada yang masih orang kata tersekat-sekat tu, jangan risau Okey, kita baca huruf by huruf Di sini perhatikan ada tanda sabdu Tanda macam tanda huruf W huruf W kan. Jadi di permulaan ayat kita abaikan saja sebab kita nak baca di permulaan ayat ni mulakan daripada perkataan yang ma ni ma. Cik sebut ma. Dia adalah dua harakat mim baris atas ma, selepasnya ada alif, maksudnya kita baca dengan bacaan panjang mad. Okey, jadi kalau kita kira ada berapa harakat? 2. 1 2. Jadi 2 harakat. Okey, ma. Okey, boleh bukan ma. Jangan nganga luas-luas macam anak kita sebut mama, bukan ma, lembut saja Sebutan hurufnya adalah nipis dan lembut ma. Okey, bagus ma. Selepasnya ada huruf lam. Lam baris atas, jadi la hum. Ini ha bersimpul ha bersimpul. Kalau tengok ha bulat macam huruf ha yang ni dia panggil ha bulat. Yang ni ha bersimpul Dia macam bentuk huruf apa ni J Johnson & Johnson, ingat tak? Johnson & Johnson. Tapi yang ni adalah huruf ha bersimpul Jadi baris depan jadi hu. Jadi perhatikan ni kenapa macam mana nak baca ni tak ada tanda bacaan. Sebenarnya ni ada tanda mati di sini boleh tulis tanda mati Okey, jadi boleh tanda si terbalik Jadi ma lahum. Kita baca dengan bila mim bertemu dengan ba ni, dia ada hukum tajwid yang berlaku. Hukum dia adalah ifa syafawi. Ifa syafawi. Macam mana nak baca ifa syafawi ni? Okey, ada dua wajah tapi untuk tak bagi confuse kepada yang baru nak bermula, Ustazah baca dengan satu wajah saja Yang selalu kita baca satu wajah adalah kita rapatkan kedua bibir kita malahum. Okey, tapi jangan baca satu M saja kita akan baca dengan double M malahum. Okey, kita
sekejap saja kita rapatkan bibir. Malahum. Sebanyak 2 harakat sebab ni dengung bacaan dengung ifat syafawi. Rapatkan bibir sekejap. Okey, lepas tu 2 harakat kita buka balik Boleh? Jadi kita baca dengan dengung Malahum bihi. Hi ni perhatikan huruf ha yang berbaris bawah bertemu dengan yang ni apa ni ustazah? Yang ni adalah huruf ya. Ni mulut ya. Kalau kita perhatikan huruf ya, dia ada dia punya ekor dia punya badan. Yang ni mulut ya. Jadi bihi hi 2 harakat boleh? Okey, kita mulakan daripada malahum bihi. Malahum bihi. Dapat Okey, teruskan sikit lagi min. Okey, perhatikan kenapa nun kita kena matikan ni tanda untuk mati. Jadi kita matikan dengan jelas. Mati dengan n, bunyi n Okey, mi, ini mi. Jadi masuk dengan huruf n jadi min, min, min. Bukan ming. Tak ada dengung sebab kita tengok ada tanda bacaan yang jelas, tanda mati. Jadi jelaskan bunyi nun pada makhrajnya. Makhraj nun adalah bunyi n lah. Okey, min. Min ail, huruf ain ni bukan huruf hamzah huruf ain dia macam mulut orang kan. Mulut yang terbuka tu yang ada huruf lam di sini huruf lam di sini. Jadi huruf lam yang kita matikan. Min ail. Ail bukan il. Il adalah huruf alif. Yang ni huruf ain. Ain daripada tekak kita Jadi min ail. Min ail. Min. Tapi tengok barisnya tak sejajar. Barisnya ada yang ke bawah sikit, yang ke atas sikit. Jadi tengok semak hukum tajwid kita. Okey, yang ni tanwin bertemu dengan waw. Jadi hukum dia idgham bi gunnah. Jadi bila idgham bi gunnah, kita kena idgham apa maksud dia? Masukkan. Bi maksudnya dengan, gunnah dengan dengung. Jadi masukkan dengan dengung. Jadi ail miu miu. Jadi bulatkan mulut tu. Mulut tu akan jadi bulat. Bentukkan bulat. Jadi baru keluar bunyi waw tu. Bunyikan waw. Masukkan dengan bunyi waw. Ilmiu. Ilmiu. Dengan 2 harakat dengung. Boleh Jadi sambung lagi. Wa. Bukan wa. Jangan buka mulut luas. Waw ni dia makhrajnya di bibir. Jadi buka dengan bukaan yang kecil saja Wa. Sebut wa. Okey, bagus. La pula. Wala. Wala. Bukan wala. Tak boleh sebut dengan lo, bunyi yang kasar sebab bunyi dia adalah nipis. La. Buka mulut luas Huruf Arab ni ada 29 huruf. 7 huruf saja yang tebal Selain daripada tu adalah huruf yang nipis. Contohnya huruf waw dan lam ni pun huruf yang nipis. Jadi kena senyum, kena buka mulut luas-luas Jadi kita ulang balik. Min ilmi wala. Min ilmi wala. Min ilmi wala. Bagus. Okey, kita ambil daripada awal pada awal ayat ni. Ma lahum bihi min ilmi wala. Dapat ke? Okey, ulang lagi 2 kali. Ma lahum bihi min ilmi wala. Lagi sekali supaya kita dapat simpan dalam memori kita Okey, ayat yang kelima. Ma lahum bihi min ilmi wala. Belum habis lagi Sambung lagi. Yang ni mungkin ada yang confuse. Huruf apa yang nak baca dulu ni? Tengok huruf yang pertama adalah huruf lam Ni petaan lam ni huruf lam. Lam kita tulis dengan macam bentuk tahu pernah memancing tak? Memancing tu ada kailnya kan? Kailnya macam bentuk ni sikit Jadi ini huruf lam Jadi li
hamzah ni di tengah-tengah antara alif dan lam. Bila dalam keadaan macam ni, maksudnya kita baca dengan dua harakat. Sama juga ma, perhatikan ma, mim dulu baru alif. Yang ni juga hamzah lepasnya alif. Jadi li'a, bukan li'aba, li'a. Nipiskan sebutan a. Okey, li'a. Ini ba. Kenapa ba lebih pada dua harakat? Yang ni ada tanda misai. Tanda misai menunjukkan ada hukum tajwid yang lebih daripada dua harakat. Di sini kita digalakkan membaca 4 atau 5. Jadi kepada sesiapa yang nafas pendek, elok baca dengan 4 harakat saja. Boleh? Okey, cuba baca liabaihim. Yang ni hamzah baris bawah, jadi bariskan bawah i bunyi dia. Him, bukan him. Kita selalu sebut huruf baris bawah ni dengan him. Yang tu sebutan bukan lahjah Arab. Sebutan lahjah Arab yang betul kita baca dengan baris bawah i. Jadi kalau huruf ha jadi hi. Kalau kita matikan dengan mim jadi bunyi m di belakang. Jadi him. Jadi liabaihim. Okey, ulang 2 kali lagi. Liabaihim. Lagi sekali. Liabaihim. Tahniah. Okey, dapat Okey, sekarang kita cuba sambung daripada ma ni sampai huruf jim. Jim ni adalah tanda bacaan untuk berhenti. Harus berhenti, tak wajib. Bukan macam setengah ni macam traffic light kita kan. Traffic light ni harus berhenti, maksudnya bila lampu kuning. Bila lampu kuning kita harus berhenti. Jangan jangan nak stop pun boleh. Kalau nak berhenti pun boleh. Kalau tak nak stop pun boleh. Maksudnya boleh sambung, boleh wasal kalau nafas pendek. Tapi untuk permulaan ni kita nak hafal ayat yang pendek-pendek, jadi digalakkan memotong di sini. Maksudnya kita berhenti di sini. Okey, ulang sekali lagi. Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim. Dapat Okey. Yang ni baru 1/3 daripada ayat yang kelima. Tahniah. Okey, dah dapat Okey. Sekali lagi. Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim. Okey, last. Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim. Okey, dapat semua? Okey, boleh sambung lagi? Sambung ke potongan ayat yang kedua. Okey, sampai kita nak sambung daripada sini sampai sini pendek saja ayat ni, pendek-pendek. InsyaAllah kita potong Okey. Seterusnya huruf apa ni? Huruf kaf. Kaf bukan huruf qaf Kaf. Kalau kita bariskan atas bunyi dia ka. Okey, sebut ka. Jadi ka ni adalah huruf yang nipis. Jadi tak boleh baca dengan tebal, bukan qa. Tak boleh. Ka, lajak yang betul ka. Buka mulut luas-luas. Tersyasyur pula ustazah, minta maaf. Ka. Okey, selepasnya ada huruf ba. Titik bawah ni satu maksudnya huruf ba. Kabu, baris depan kabu. Ini ra. Ra baris atas bertemu dengan ta yang mati. Ra, ta mati dengan t. Ada th. Sebab ta yang mati dia ada sifat hamas, sifat yang ada angin. Tak boleh kaburat. Dia ada th. Kaburat. Bukan kaburat. Kaburat jadi nipis pula. Ra baris atas. Okey, kita baca dengan tebal. Kaburat. Boleh? Dapat Kaburat. Bagus, dapat. Okey, seterusnya kalimatan. Tapi perhatikan ka bukan panjang Kaf ni adalah untuk baris atas ni Ni huruf lam li. Ni huruf mim. Kalimatan. Jadi tengok hati-hati bila baris dua. Tengok selepasnya. Sebelahnya huruf apa? Jirannya huruf ta. Sebab tu dia tanda tak sejajar. Jadi kita akan baca dengan tanda
bacaan yang berdengung. Jadi ni kita baca dengan bacaan ifak hakiki. Ifak hakiki apa maksud dia? Ifak maksud dia sembunyikan. Apa lawan sembunyikan? Jelaskan. Kalau saya baca kalimatan, kita baca dengan izhar. Izhar maksudnya jelaskan. Sifat izhar ada berlawanan dengan ifak. Jadi kita baca dengan, jangan bunyikan bunyi nun. Jelaskan bunyi nun. Tapi kalau ifak, jangan bunyikan nun. Jadi jangan baca tepat kepada bunyi nun tu, bunyi N. Jangan keluarkan bunyi N. Bukan kalimatan. Jadi kita tambah G, sengau sikit. Jadi hujung lidah kita tu jangan tekan ke langit atas. Jadi kita akan ada ruang udara yang menyebabkan dia akan jadi sengau. Jadi kalimatan. Macam kita sebut makang ikang. Kalau orang Terengganu kan. Tapi yang tu tak cukup, kena dengung lagi. Kalimatan. Tu untuk dengung 2 harakat, boleh? Kalimatan. Okey, ulang balik. Kaburat kalimatan. Okey, boleh? Dua kali lagi. Kaburat kalimatan. Kaburat kalimatan. Tanya, dapat okey. Okey, tolong share kepada rakan-rakan yang lain. Mana tahu ada yang nak baca dengan bertajwid, tak semesti menghafal. Kaedah kita ni mudah dan santai supaya orang yang nak membaca pun boleh ikut sekali. Kita pelan-pelan saja. Ikut saja ustazah. Okey, kita masuk kalimah yang seterusnya, kalimah yang ketiga untuk potongan ayat yang kedua ni. Jadi, yang ni tengok huruf ta. Okey, huruf yang tercongkit dulu, huruf ta baris atas. Ta. Okey, sebut ta. Okey, selepasnya perhatikan, jangan sebut ta terus. Ada mati. Jadi matikan huruf kha ni pula dalam bunyi ta. Jadi takh. Jadi kha ni di mana? Bermula daripada bukan pangkal, daripada permulaan awal kerongkong kita, awal tekak kita ni selepas daripada pita suara. Jadi bunyi dia ada bunyi macam kahak sikit kan. Kalau kita nak tahu bunyi KH. KH. Macam kita ada perkataan hari Khamis kan. Tapi kadang-kadang kita sebut Kamis, tak boleh Khamis. Khamis daripada perkataan khamsah. Kha. Huruf kha. Huruf kha tu huruf yang tebal. Jadi mesti ada bunyi bergetar sikit di awal kerongkong kita. Jadi takh, bukan tah. Takh. Jadi takh ruju min takh ru. Ra ni tak boleh baca ru, tak boleh nipiskan dengan tebal sebab ra baris depan, ra baris atas kita baca tebal. Takh ruju min, takh ruju min. Okey, nun perhatikan tanda mati yang jelas. Jadi sama juga yang ni kita jelaskan sebutan pada makhraj dia. Pada makhraj huruf nun adalah huruf N. Min. Okey, boleh? Takhruju min. Takhruju min. Okey, sambung sikit. Okey, pergi sampai kalimah yang pertama ni, baris yang kedua. Jadi, kita tengok huruf hamzah. Okey, baris atas bunyi dia a. Betul? A. Selepasnya ada huruf fa. Huruf fa adalah huruf di mana? Bibir kita juga. Jadi ada ditekankan bibir bawah ke bahagian gigi atas, gigi kacip. Jadi F. Ada angin yang keluar, bukan up. Dia bukan huruf P, dia huruf F. F. Wa. Perhatikan waw ada alif kecil. Jadi bukan af wa. Af wa. Bagi 2 harakat. Bagus. Hi, him. Kita jumpa huruf ha tadi. Ha yang bersimpul. Ini ha yang bersimpul juga. Tapi dalam bentuk yang berbeza. Tapi tetap huruf ha juga. Ha yang bersimpul dalam keadaan berpermulaan perkataan. Ini hi. Ini jumpa lagi huruf ha. Ha yang bersimpul ni. Jadi hi, him. Af, wa, hi, him. Dapat? Af, wa, hi, him. Okey, semua dapat Okey, kita mula daripada atas Kaburat kalimatan
takhruju min afwahihim. Bagus. Ulang lagi 2 kali. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Alhamdulillah. Tahniah kepada yang dah boleh sebut dengan bertajwid. Okey, yang tu penting penting daripada hafal. Okey, hafal tu adalah bonus untuk kita. InsyaAllah perjumpaan terakhir ni kita nak dapatkan bonus hafalan 10 ayat yang pertama. Tapi dapat baca pun kepada siapa yang baru nak bermula pun alhamdulillah. Itu pun rezeki Okey, sambung sikit lagi. Okey. Ini adalah potongan yang last kali tu, ayat yang kelima. 1 ayat sehari saja ataupun 1 baris lebih kita cuba habiskan. Okey. Ini hamzah baris bawah, tengok nun. Tak ada tanda. Kenapa? Selepasnya ada huruf ya, macam tadi juga Mim tak ada tanda, selepasnya ada huruf ba. Jadi ada hukum tajwid yang berlaku di sini. Jadi kita akan baca dengan iyaku, bukan in yaku. Jangan jelaskan nun ni, sebab nun ni ada pada tulisan, tapi jangan bunyikan dengan jelas. Bunyikan dengan idgham. Ini nun mati berjumpa dengan ya, maksudnya idgham bergunah. Masukkan bunyi nun dalam bunyi ya. Jadi iyaku, ku, huruf kaf ke huruf qaf ni? Kaf ke qaf? Dah terkeliru huruf qaf Ni huruf qaf ada titik. Huruf kaf macam tadi. Ini qaf, jadi dia tebal. Yaqu, iyaku, lu lam baris depan. Ini huruf mat juga. Ku, lu, huruf mat juga 2 harakat Iyaqulu na illa, bukan illa saja illa, sebab hamzah bertemu dengan yang bersabdu, jadi kena tekan, bukan illa, illa kadhiba. Ni huruf kaf kaf dalam keadaan, boleh juga dalam keadaan bentuk macam ni, dan boleh juga dalam bentuk macam huruf kaf yang biasa kita jumpa tu Okey, yang ni adalah tulisan font saja tapi tetap bunyi ka. Okey, baris atas bunyi ka. Jadi seterusnya huruf zal baris bawah, jadi nipiskan huruf zal tu, renggangkan gigi, lidah keluar, jadi kadhiban. Kalau kita tak berhenti jadi kadhiban. Kalau kita berhenti, kita baca dengan kadhiba, kadhiba. Okey, boleh illa kadhiba, illa kadhiba. Boleh? Sambung lagi. Iyaquluna illa kadhiba, iyaquluna illa kadhiba. Last kali. Iyaquluna illa kadhiba. Tahniah. Mungkin ada yang menganggap, oh ustazah penatlah ulang-ulang. InsyaAllah ada pahala di sisi Allah. Kita pernah dengar sabda Nabi Muhammad SAW, aku tak mengatakan huruf lam mim, alif lam mim tu sebagai satu huruf. Aku menyebutnya sebagai alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini berapa banyak huruf yang kita dah sebut. Lagi banyak sebut, lagi banyak pahala. Sebab pahala satu huruf adalah bersamaan dengan 10 ganjaran dalam keadaan kita berwuduk. Tapi kalau kita baca dalam solat, okey, berapa ganjaran? Dibagi lagi 50 kali. Ganda. Gandaannya banyak. Dan dalam bulan puasa ni kita tak tahu, sebab bulan puasa ni adalah pahalanya Allah yang tentukan. Siapa yang buat amal dia dapat. Tak ada ukurannya. Jadi percayalah, lagi banyak kita mengulang, lagi banyak kita dapat pahala, insya-Allah. Okey, kita sambung daripada awal potongan ayat yang awal sampai habis. Malahum bihi min ilmi wala li abaihim.
Alhamdulillah. Sama lagi. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Okey, bagus Tania. Okey, dah dapat ayat yang kelima. Okey, ulang lagi. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, semua dah dapat Kita tengok sikit maksud supaya kita dapat memantapkan lagi hafalan kita. Kita dapat amalkan apa yang kita tahu tujuannya insya-Allah Okey, ma lahum. Okey, maka ma lahum jangan-jangan maka jangan-jangan pula engkau lahum mereka ni maksudnya bihi padanya. Okey, min daripada ilmu. Okey, sorry. Ustazah ni minta maaf tadi. Okey, malahum maksudnya sebenarnya mereka okey, lahum bihi padanya, min maksudnya daripada, ilmin daripada ilmu pengetahuan mengenainya, wala dan tiada juga, liaba untuk ibu bapa mereka. Jadi mereka membohong mereka tak ada ilmu di sisinya Okey, kaburat, apa maksud kaburat? Dan tidak juga kalimatan okey, besar sungguh perkataan kaburat ni kabir pedang kabir, besar sungguh perkataan yang diluahkan yang diucapkan ni, perkataan yang besar sungguh yang diucapkan, perkataan takhruju yang keluar daripada min mulut mereka. Keluar daripada mulut mereka. Iyaku, sesungguhnya apa yang diucapkan adalah tidak benar dan adalah pembohongan semata-mata. Okey. Jadi selesailah kita ayat yang kelima Okey, jadi boleh kita ulang kaji sikit ayat yang sebelumnya Okey, sebab hafalan neurofisiologi ni penting untuk kita ulang-ulang supaya kita dapat hafal ayat yang awal juga yang kita dah ingat supaya tak terlupa Okey, nampak Okey, kita tengok ayat yang keempat Ayat yang keempat kita dah baca semalam. Apa dia? Ayat yang keempat, wa yunzirul ladzi. Okey, di mana dia? Wa yunzirul ladzi adalah ayat yang keempat di sini Ayat yang keempat ni adalah ayat yang kita dah baca semalam kita ulang kaji saja Okey, minta maaf. Jadi ustazah tunjuk sini 4. Wa yunzirul ladzina qalu takhazallahu walada. Boleh ulang lagi 2 kali. Wa yunzirul ladzina qalu takhazallahu walada. Boleh? 4. Wa yunzirul ladzina qalu takhazallahu walada. Dapat Okey. Sama-sama 4. Kuat-kuat. Wa yunzirul ladzina qalu takhazallahu walada. Bagus. Ulang balik. Kita reverse ayat nombor 3. Makifina fihi abada. Bagus. 2. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin.
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. Kalau tak sampai kat situ, boleh sampai kat situ Okey, cuba kita sambung balik daripada sini sebab ayat ni panjang Jadi ada yang tak terkucil, berhenti kat sini, lepas tu ambil balik Cuba sambung daripada awal Daripada awal yang potongan ayat yang kedua sini. Wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Okey, ulang lagi. Wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Dapat Okey, ulang last kali ayat yang pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Okey, ulang lagi dua kali. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Bagus. Last kali. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah. Kalau dah baca dengan bertajwid, bertartil Okey, seperti Ustazah bagi tahu tadi, bacaan bertajwid itu lebih penting daripada menghafal. Menghafal tu siapa yang dapat adalah bonus Kita mohon Allah permudahkan kita, sebab kita nak hafal ayat yang daripada 1 sampai 10 ni, mana tahu Allah bagi lebih lagi Niatkan sebanyak-banyaknya untuk berbuat baik. Walaupun kita tak dapat hafal, tapi Allah dah catat, malaikat catat malaikat ada mencatat untuk amalan kita. Apa-apa niat yang kita niatkan yang baik akan dicatat sebagai amalan, satu hasanah satu kebaikan. Jadi jangan risau kalau kita rasa down, kita rasa putus asa, tak dapat lagi macam mana ni Ustazah. Itu adalah milik Allah Allah akan bagi bila sesuai masanya, bila sampai masanya. Mungkin kita belum lagi usaha bersungguh-sungguh, mungkin bukan rezeki kita lagi, anggap macam tu. Bersangka baik dengan Allah. Allah nak uji lagi, Allah suruh kita baca lagi banyak, insya-Allah Okey, ada apa-apa soalan insya-Allah boleh post kat sini, kita cuba jawab. Segala kelemahan tu daripada Ustazah, yang baik daripada Allah. Insya-Allah kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. InsyaAllah kita ada rakaman, kita akan share dalam grup. Siapa yang nak join grup WhatsApp boleh nanti kita akan post kat sini Jadi boleh join grup WhatsApp. InsyaAllah kita pun ada kelas susulan InsyaAllah lepas Ramadan nanti. Okey, sebar-sebarkan kepada yang lain. Okey, setakat ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih yang join pagi ini.